Hello guys, UMNO takut dengan DAP. DAP menunggang UMNO. Itu antara kata-kata daripada ataupun tuduhan daripada pemimpin-pemimpin PAS di Awang maupun pemimpin muda mereka, siapapun yang keluar daripada mulut mereka. Mereka mengatakan kononnya DAP lah yang berkuasa, kononnya berarti DAP lah yang menunggang agama yang akan menghancurkan kononnya perlembagaan negara. Itu antara tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh geng-geng sapu bersih daripada Perikatan Nasional ini, sahabat semua. Jadi benarkah semua itu? Mari kita dengar apa kata Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan isu ini. Terlalu banyak pengkhianatan nanti ke belakang. Kita pun dulu takut dengan DAP. Tetapi rupa-rupanya bila DAP ni, yalah betul lah DAP dah melalui proses rejuvenasi. Dia dah melalui proses peremajaan semula di bawah pimpinan yang baru. Satu kelebihan dia, kita tengok apa yang berlaku zaman PAS dengan DAP dengan zaman PAS dengan bersatu dengan DAP tak berlaku. Ada kita dengar perkara-perkara yang menyakitkan hati orang Melayu dilontarkan oleh DAP sepanjang tempoh dekat hampir 11 bulan ni. Tak ada. Mungkinlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy Pribadi. Ini kenyataan peribadi, bukan kenyataan rasmi parti. Apa jadi pada Ramasamy? Terus digugurkan daripada jadi calon pilihan raya. Tak dapat jadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang balik. Bila Tony Puah mengeluarkan kenyataan mengherdik, menghina pemimpin kita, BN, dia pun tak dicalonkan jadi calon pilihan raya. Ada pemuda DAP mengeluarkan kenyataan di Balakong, terus digantung. Nampak tak? Itu sebabnya Datuk Zahid kata kita selesa. Pertamanya, jaminan yang diberikan oleh DAP, mereka aku menghormati apa yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, berhubung dengan hak istimewa Melayu, berhubung dengan kedudukan Islam Agama Persekutuan, berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dan berhubung dengan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kita minta dia jaga ini je. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini mereka jaga. Dan nasib kita kebetulan baik, kerana mereka berpeluang untuk berkuasa selama 22 bulan. Akibat daripada setengah-setengah pihak terlanjur kata, terlanjur perbuatan, orang jadi takut. Dan akhirnya sekutu mereka bersatu sendiri meninggalkan kerajaan tersebut dan membuat kerajaan dengan musuh-musuh politik dia. Last sekali, baik-baik daripada jadi kerajaan, ada di antara mereka menjadi kluster mahkamah. So, pengalaman pahit ini menyebabkan mereka juga belajar melalui kesilapan. Bukan hanya BN saja belajar melalui kesilapan. Mereka juga sedar bahawa mereka juga ada silap. Dan ini memudahkan kerjasama antara UMNO dengan DAP, UMNO dengan Pakatan Harapan. Kita kena terima hakikat bahawa memang UMNO hari ini bekerjasama bukan hanya dengan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi secara tak langsung kita bekerjasama dengan DAP juga. Sebab DAP sebahagian daripada Pakatan Harapan. Kita tak boleh tipu rakyat Malaysia ni. Dia orang pun boleh fikir. Memang. Dan bagi kita sebagai orang yang berpengalaman, kita pernah bersama dengan gerakan yang lebih chauvinis, lebih ekstrim daripada DAP. Orang yang menggerakkan perarakan di Pulau Pinang sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei. Orang macam ni pun bila bersama dengan BN, mereka boleh berubah menjadi rasional. Kita yakin bahawa DAP hari ini kita tak payah ubah pun, mereka pun tahu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia mature. So, bagi saya way forward, suka tak suka kita kena terima hakikat. Parti politik Melayu saja
tanpa sokongan bukan Melayu tak boleh perintah Malaysia dengan stabil. Bukti dia jelas. Bukti dia, kalau itu hari tidak ada akta lompat parti, Muhyiddin sudah jadi Perdana Menteri dengan hanya 115 kursi, dengan mencuri 10 orang daripada UMNO dan menipu kawan-kawan GPS. Adakah 115 kursi kalau berjaya lah itu hari adalah satu kerajaan yang stabil? Tak stabil. Dulu Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun 114 kursi, stabil lah? Tak stabil. 6 orang daripada UMNO tarik sokongan, hilang kursi Perdana Menteri. Sama juga Ismail Sabri. Bila dia ambil alih pun, dia pun ada 114 kursi. Dia pun terpaksa ikut kehendak kita. Tak stabil. Jadi suka tak suka, kita kena terima hakikat. Rakyat Malaysia hari ini bukan Melayu, khususnya orang Cina, 97% bersama dengan DAP. Jadi kita hari ini bersama dengan DAP dan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan hari ini berjaya garner the support of non-Malays. 97% of non-Malays. Jadi bila kita mendapat sokongan 97% bukan Melayu, kalau tengok diukur di Pelangai, kita ada lebih kurang 52%. Dah meningkat berbanding dengan pilihan raya umum ke-15 tu lebih kurang dalam 33%, campur dengan 11% lebih yang diperolehi oleh Pakatan Harapan, mungkin ada 44. Di Pelangai dah naik kepada 52% Melayu bersama dengan kita. Dan ini kita boleh ukur sebagai Okey. Saya tertarik bila Presiden cakap macam ni. Tapi bila mana nanti UMNO akan ada pemilihan parti dan sebagainya kan? Yeah. Dan jawatan Presiden ini ditukar kepada orang lain. Yeah. Adakah perjalanan kerajaan perpaduan tu seiring dengan kita tak payah bazir masa untuk fikir benda ni. Sebab tidak ada pemilihan presiden sampai selesai pilihan raya. selesai PRU16? Tak ada. Okey. Itu sudah termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan UMNO sudah dipinda. Okey. Tidak ada pemilihan sehingga 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum ke-16. Tak ada pilihan raya, pemilihan UMNO. So apa kita nak pening kepala? Jadi bermakna Datuk Seri Zahid akan jadi Presiden UMNO ketika kita berhadapan dengan pemilihan pilihan raya UMNO yang pilihan raya umum yang ke-16. Kecuali kalau Datuk Zahid letak jawatan. Mungkin timbalan ambil alih ke. Okey? okey. So lagi satu tu ini berkenaan dengan hadiah wang. Okey, ada kenyataan hadiah wang kan. Dia cakap PAS tidak akan sertai kerajaan perpaduan kerana sudah tidak boleh disucikan lagi. Ini berkenaan dengan Perdana Menteri kita mempelawa PAS duduk bersama kerajaan perpaduan. Saya nak beritahu sebenarnya yang perlu disucikan tu ialah PAS. Sebab hari ini mahkamah sudah mengesahkan PAS ialah parti rasuah. PAS parti rasuah. PAS parti rasuah. PAS bukan setakat makan rasuah, bukan setakat makan duit haram, tapi dia merasuah pengundi skala besar. Dan Haji Hadi sendiri pun selamat kerana orang tua tu yang wallahi saya boleh PAS melarikan diri daripada menjadi saksi. Dia hilang. Kalau dia ada, dengan Haji Hadi sekalipun akan diisytiharkan oleh mahkamah sebagai perasuah. Hari ini Kuala Terengganu dan Kemaman terpaksa buat pilihan raya semula. Walaupun potensi untuk PAS menang balik itu tinggi, sebab sistem undang-undang kita ni pun kadang-kadang undang-undang manusia perlu dibetulkan. Sepatutnya parti yang dah terang-terang didapati bersalah merasuah pengundi tak boleh bertanding kurang-kurang pun untuk satu penggal. Sama juga dengan orang yang bagi rasuah tu. Calon tu tak boleh bertanding balik. Tapi Kuala Terengganu kita tengok, dia boleh bertanding balik. Lebih baik tak payah bawa benda ni ke mahkamah, membazir masa.
Benda ni, sistem kita ni kena dibetulkan. Mungkin boleh diusulkan selepas ni. Dan kalau kita tengoklah sifat lebay bernama Haji Hadi ni, memang dia ni hipokrit, munafik. Munafik semunafiknya. Kenapa saya kata dia? Sebab dalil dia terlalu banyak. Bila dia mulakan nak bekerjasama dengan DAP, segala apa dalil yang keluar daripada mulut dia, semuanya menghalalkan kerjasama dengan DAP. Bila dia nak bekerjasama dengan UMNO, masa kita tanda tangan piagam muafakat nasional tu, pada ketika itu Datuk Zahid sudah pun didakwa di mahkamah. Tak ada pun dia cakap UMNO ni kro, tak ada pun dia cakap UMNO ni kita tak ada kerjasama dengan UMNO kerana UMNO ni dalam dia ada orang yang kluster mahkamah. Dia lupa ke hari ni manusia bernama Muhyiddin Yassin tu kluster mahkamah, dia angkat jadi pengurusi Perikatan Nasional. Tak kebangang ni. Dia cakap tu tengoklah dulu. Hamzah Zainuddin tu anak dia curi minyak. Simpan minyak yang sepatutnya rakyat nikmati. Disedar tak siapa keliling dia sekarang ni? Wan Jana Wan Wibawa. Dia sedar tak itu kluster Jana Wibawa? Belum lagi dia sendiri pun didakwa. Belum lagi Azmin Ali didakwa. Belum lagi Anwar Musa didakwa. Belum lagi Syahidah Kasim didakwa. Ini semua kluster mahkamah. Bila dia tiba-tiba kata UMNO ni kro? Bila mana dia datang jumpa Datuk Zahid sebelum pilihan raya umum ke-15 nak kerjasama dengan UMNO, Datuk Zahid kata boleh dengan syarat. Syaratnya dia kena mufarakah, dia kena putuskan hubungan dengan suami baru dia. Sebab dia dah kahwin dengan kita dulu, lepas tu dia boleh kahwin lain, dia boleh curang. Dulu saya marah juga bila Tengku Razali kata PAS ni pelacur. Saya cakap tak patut cakap macam tu. Sekarang bila tengok perangai Haji Hadi ni, baru saya faham macam mana boleh keluar perkataan pelacur daripada mulut kuli. Baru kita faham macam mana kuli marah. Ini realiti. Sama juga dulu. Kita jangan lupa bila dia berkawan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, macam-macam disebut untuk menghalalkan kerjasama dia dengan Datuk Seri Anwar. Tapi sekarang ni dia tuduh PMX. Betul tak? Inilah manusia bernama Haji Hadi. Dia punya dalil boleh berubah. Dia boleh spin ikut kehendak dan suka hati dia sendiri. So bagi saya, sampah masyarakat macam Haji Hadi ni, kita jangan kisah sangatlah. Apa dia nak cakap, kita pedulikan. Okey, Tok, ini PAS juga tu Taqiyuddin juga dia menyatakan yang PAS dan PN ni perlu bersedia mengambil alih kerajaan pusat dalam tempoh masa terdekat. Sebab dia cakap kerajaan sekarang ni tak boleh tangani isu rakyat dan sebagainya. So dia ambil alih pusat di Narun sudahlah. Nak ambil alih kerajaan pusat. Sampai bila dia nak bodohkan rakyat Malaysia ni? Okey, Ketua Penerangan Bersatu masih lagi dia cerita dia nak ambil alih kerajaan pusat ni. Di mana datang logiknya? Kita hilang satu undi dengan apa yang dia gunakan atuk untuk mempengaruhi MUA. Kita dapat daripada Perikatan Nasional untuk genapkan balik 2/3. Ni belum lagi ketering. Belum lagi ahli-ahli parlimen yang tak tahan lagi. Bukan semua ni perompak. Bukan semua ni bila dia orang rompak duit Januari bawah, dia orang rompak duit judi, dia orang agihkan secara saksama. Tidak, orang-orang tertentu dia dapat. Yang dapat ni kuasa bertahan dia lama dah sikit. Betul tak? Yang tak dapat? Yang tak dapat macam mana?
Termenung kan? Okey, kita ada soalan di TikTok. Silakan. Syam. Tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu. Ya, Syam. Tu, saya nak tanya pasal ni lah tu. Pasal apa? Apa pandangan Datuk pasal Ketua Pemuda PAS ni? Dia Ah. kata yang pasal peruntukan ahli parlimen tu, dia Ya. kata kita dah tak payah lah nak merayu, minta peruntukan, dia kata. Ya. Dia kata kita dah tak payah nak merayu lah, minta peruntukan. Ya. Sebab PM kata dah tak nak bagi kan. Lepas tu Saya setuju sangatlah. Kalau boleh pun saya harap mereka ni takkan merayu dan mereka takkan tanda tangan sebarang perjanjian dengan kerajaan sedia ada. Sebab apa? Sebab daripada ianya disalahgunakan oleh wakil rakyat Perikatan Nasional ni, lebih baiklah kita lantik penyelaras parlimen, kita suruh orang kita sendiri yang handle duit yang nak disalurkan kepada rakyat di kawasan-kawasan parlimen pembangkang. Itu lebih baik. Sebab bagi saya, melalui apa yang berlaku ketika Datuk Seri Ismail Sabri menandatangani CSA bagi peruntukan kepada puak-puak pembangkang, akhirnya duit yang kita bagi itu digunakan untuk lawan kita. Lepas tu dia boleh samakan dengan apa, dia kata pembangkang dekat negeri Kelantan tak payah bincang-bincang pun dah dapat dah peruntukan tu kan. Bila dia bagi kat pembangkang negeri Kelantan, bila start perpaduan kerjasama dengan UMNO, masa tu dia bagi. Sekarang dia belum tarik lagi, kan? Itu je. Tapi cuba tanya dengan Fazli, kenapa Ismail Sabri tanda tangan perjanjian dengan Datuk Seri Anwar, dengan Lim Guan Eng dan dengan Mak Sabu, tanda tangan CSA, baru dia bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Kenapa? Apa yang Datuk Seri Anwar offer hari ini, dia bagikan mandat kepada Timbalan Perdana Menteri 2 Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof untuk berbincang dengan ketua pembangkang. Kalau mereka bersetuju, tanda tangan perjanjian, menyokong kerajaan, menyokong usul-usul kerajaan, mereka pun akan dapat peruntukan. Tapi kalau mereka tak mahu nak tanda tangan, maka kerajaan kita boleh saja menyalurkan bantuan itu melalui kita punya penyelaras parlimen. Tak ada masalah. Itu je cerita dia sebenarnya. Itu je cerita dia. Dia Dia sepatutnya dia fikir balik. Rakyat ni kena fikir, kenapa ahli parlimen pembangkang ni dia lebih mementingkan ego dia daripada mementingkan rakyat. Sebenarnya yang menyebabkan dia orang ni ego ni, kecuali orang macam Ketere kan, yang sebelum ni tak sempat nak menyakau ni kan. Tapi yang lain-lain ni macam Hamzah, macam Muhyiddin, duit dia orang ni banyak, dia orang tak perlukan pun peruntukan ni kan. Duit rompakan yang lama tu pun tak habis pakai. Itu sebab dia orang ni ada ego. Cuba kalau dia orang ni jadi macam pembangkang-pembangkang macam PAS zaman dulu-dulu, zaman-zaman dia orang ni menegakkan Islam kan. Zaman tu mana ada ni duit judi ke, semua haram ni pada ketika tu kan. Judi tu haram masa tu. Sekarang ni baru halal kan. Dulu masa kuliah-kuliah mereka kan, hutang ni wajib dibayar. Kalau tidak nanti di padang mahsyar kena merangkak lah. Macam-macam ceramah dia. Hari ni kan, beli backfire semua boleh, rupa-rupanya hutang cipta harakah pun tak bayar. Habis semua keluar. Lepas tu bila tukang cipta sok khabar harakah tu minta suruh bayar,
boleh dia petikaikan, boleh buat program, boleh buat apa ni, muktamar dekat hotel dan sebagainya. Dia orang kata yang mempertikaikan tu Walanon pula. Dah kena Walanon. Dia tak cerita pula tak bayar mengangkat dengan air kan. Ada pula yang bangang ni, dia punya jawapan apa? Hutang kalau makanan kena bayar. Kalau cerita Araka tak bayar. Aduh, macam-macam dalil lah dia hari. Okey. Okey tu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Saya ada soalan lagi. Okey, soalan silakan. Okey, Tok. Soalan di studio. Kita tengok kadar inflasi mereda ke 1.9%, tapi pihak pembangkang ni masih lagi memainkan isu-isu ataupun persepsi yang mengatakan tukaran mata wang kita ni tinggi berbanding US dollar. Okey, pertama saya nak ucap tahniah kepada Datuk Seri Muhammad Sabu dan kerajaan di bawah pimpinan PMX. Sekarang ni saya tengok beras-beras super tempatan yang berharga RM26 sudah mula banyak balik di pasaran. Ini menunjukkan bahawa intervensi yang dilakukan oleh kerajaan sudah membuahkan hasil, dan kita harap keadaan akan menjadi lebih baik di masa akan datang. Dan kedua, kita nak ucap tahniah juga, walaupun pada tahun lepas kadar inflasi sangat tinggi, tetapi setiap bulan berlakunya penurunan. Bulan lepas bulan 8 tinggal 2%, bulan 9 tuan-tuan, kadar inflasi kita, maknanya kadar kenaikan harga barang cuma tinggal 1.9%. Ini satu pencapaian yang sangat baik bagi saya, biarlah orang nak kata apa sekalipun, orang yang cakap menggunakan akal, dia akan gunakan statistik. Tapi kalau orang tu dia dengki, dia hasad dengki dengan kejayaan kita, dan dia tahu kalau kita berjaya, dia punya peluang nak menjadi kerajaan balik sangat tipis. Peluang dia nak jadi kerengga hancur berkecai, sudah pastilah benda baik yang kita berjaya bawa ni, mereka tetap akan kata tak baik. Terbaik sahabat semua. Itu dia pencerahan-pencerahan padu daripada Lokman Adam. Memang padu. Jadi jelaslah bahawa segala tuduhan fitnah daripada PAS Bersatu itu hanya untuk membina persepsi, untuk menakut-nakutkan bangsa Melayu khususnya, mereka yang beragama Islam. Semuanya itu adalah satu cubaan daripada PAS dan juga Bersatu untuk mengganggu gugat kestabilan kerajaan yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.